بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله ونسيت متاعب دربي في مكة والله في مكة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita menyambung lagi kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis pada muka surat yang ke-9. Baik, kita masih membicarakan tentang dayus. Suami yang dayus, iaitu salah sebab seorang suami diharamkan mencium bau syurga apabila suami tidak cemburu dengan isterinya, bila isterinya bercampur bergaul dengan orang lain, bila dia tak jealous, dia tak cemburu, dia tak kisah, maka dia jatuh kepada dayus. Dan adalah Nabi SAW bersabda, ia adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seseorang kamu kepada isterinya, keluar ia di antara segala laki-laki yang lain, padahal segala laki-laki tadi memandang kepada isteri dan memandang lelaki itu kepada isteri, dan isteri memandang kepada laki-laki lain. Baik, jadi Nabi bertanya kepada laki-laki, kamu ni tak rasa apa-apa ke bila isteri kamu keluar di khalayak ramai? Kamu ni tak rasa cemburu ke tengok isteri kamu ni orang pakat duk tengok susuk tubuh dia? Kamu tak rasa apa-apa ke orang pakat ambil, menikmati dengan memandang kepada tubuh isteri kamu? Kamu tak rasa malu ke? Ni Nabi tanya ni. Sepatutnya seorang isteri itu dilindungi oleh suaminya, dijaga oleh suaminya. Tetapi ada suami-suami yang menyuruh isteri ni mempamerkan susuk tubuhnya dan meredakan perbuatan isterinya itu untuk ditonton oleh orang ramai. Maka inilah yang dipanggil sebagai dayus. Dijaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang first day dalam perkahwinan kita pun kita dah jadi dayus. Hari pertama dalam perkahwinan kita, masa bersanding tu pun kita dah jadi dayus. Kita biarkan isteri kita mendedahkan aurat. Satu, kita membiarkan pula isteri kita bersalam dengan tetamu. Kita membiarkan pula orang merenjiskan air mawar pada isteri kita. Hari pertama kahwin, kita dah biar orang salam, kita dah biar orang renjis air mawar, dan kita biarkan juga dia mendedahkan aurat, dan
kita rasa tak apa dengan perbuatan begitu, tak mengapa, jadi bangga pula. Maka hari pertama kita melangkah ke alam perkahwinan, hari pertama sudah pun dipanggil sebagai suami yang dayus. Tuan-tuan yang mana nak melangsungkan perkahwinan anak dia bulan 8 ke, bulan 12 ke, lepas raya ke, mana-mana adat yang menjadikan kita dayus, tolong buang. Kalau nak bersalam pun dengan tetamu, dengan pak saudara, mak saudara, bersalam. Tok Wan, opah, salam. Yang lain-lain sepupu, sepapan, dua pupu, tak payah. Tak payah. Rakan sepejabat, bos, tak payah. Kita biarkan tengok orang bersalam dengan isteri kita, pun kalau kita redha dengan itu, mati pula masa itu, maka haram atas kita mencium bau syurga. Kalau bau pun tak boleh, bayangkan nak masuk dalam syurga, lagi-lagi tidak boleh. Dan warid pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bersabda Nabi meminta ampun bagi perempuan yang mengikut suaminya itu oleh segala burung yang terbang di hawa. Mana-mana isteri yang taat kepada suaminya, mana-mana isteri yang taat kepada suaminya, burung di langit minta ampun kepada isteri ini. Berapa ribu, berapa juta burung unggas yang terbang di langit, berapa banyak binatang-binatang minta ampun pada isteri. Dan ikan di dalam lautan pun minta ampun. Dan segala malaikat yang ada pada langit, matahari dan bulan, selama mana isteri tadi berada di dalam keredaan suaminya. Untungnya jadi orang perempuan, bukannya susah buat apa, taat dengan suami. Malaikat minta ampun kat dia, burung minta ampun padanya, ikan bilih tu berapa bilin tuan-tuan. Daripada kita kecil sampai kita tua, sambal ikan bilih itulah nasi lemak kita. Tak pernahnya habis ikan bilih ni. Berapa bilion ikan-ikan ni minta ampun pada isteri-isteri yang taat. Jealous tak tuan-tuan dekat isteri tuan-tuan? Patut kena jealous. Seronoklah hang, malaikat minta ampun kat hang. Seronoklah hang, ikan pun minta ampun kat hang. Kena seronok tuan-tuan. Lepas tu orang perempuan taatlah pada suami, dia minta bagilah. Yang tu yang tak mau tu. Biarlah ikan tak ampun pun tak apa ustaz, burung tak minta ampun pun tak apa, lantaklah ustaz, janji tak ada, dia cari lain. Dia buat macam mana dia sebut di sini pada kita ni? Suami suruh buat ini, buatlah. Suami suruh buat ini, buatlah. Kita ni dah jadi macam hamba dia orang ya. Nak buat macam mana, dah kahwin. Suami kata jangan balik kampung, tak balik. Suami kata jangan pergi kapur, tak pergi kapur. Suami kata jangan pergi Giant, jangan pergi. Nak kata apa, dah suami suruh. Balasan kepada dia, burung minta ampun, ikan minta ampun, malaikat minta ampun, bulan, bintang, semua minta ampun pada isteri tadi, sebab taat dia kepada suami dia. Dan mana-mana pula perempuan yang lawan suaminya, yang bantah pada suaminya, yang derhaka pada suaminya, maka atasnya laknat Allah. Laknat Allah ni Allah benci. Termasuk orang yang Allah laknat, orang yang buang air besar di tempat laluan orang. Orang yang buang air besar di tempat orang duduk berteduh, Tuhan laknat tu. Orang duduk tunggu bas, dia hentam kencing di situ. Selama rok je tuan-tuan kencing situ. Dilaknat Tuhan tu. Tuan-tuan buatlah jenis tu. Saja nak perkena orang, diberaknya, dia ambil najis dia, dibubuh dekat gagang telefon awam. Ada yang buat macam tu, kena diipuh di medan kit, diipuh. Orang pakat turun bas dulu ni, medan kit tu stesen bas Ipoh. Sekarang dah pindah ke medan Gopeng. Dulu dekat medan kit. Public pun ni banyak lah. Turun-turun bas pakat nak telefon mak, telefon ayah, tolong ambil sampai pagi, bukannya nampak.
bubuh lain macam bau ni penuh taik tuan-tuan. Jahatnya manusia. Orang macam ni dipanggil laknat. Allah laknat kepada mereka. Dan di sini disebut yang dilaknat oleh Allah ialah isteri-isteri yang derhaka kepada suami, yang keluar daripada rumah tanpa izin, yang maki suami, yang halau suami, yang hina suami. Malaikat laknat, manusia laknat, semua laknat. Kalau Allah laknat, manusia laknat boleh gagah lagi. Kalau Allah laknat, baik. Contoh derhaka apa? Contoh derhaka, mana-mana perempuan yang masam muka di hadapan suami. Masam muka, tarik muka 14. Macam mana muka 14? Wallahualam. Tuan-tuan kena tanya orang dulu-dulu. Isteri saya, ustaz, kata sikit tarik muka masam 14. Muka 14 macam mana? Tak tahu. Kita pun tak tahu. Hang ni subuh-subuh semi'i dah keluar dah. Subuh semi'i tu apa? Kita pun tak tahu. Ini bahasa orang dulu-dulu. Hang tak boleh boh subuh Ridwan ke, subuh Nordin ke. Dia boh subuh semi'i juga tuan-tuan. Dia nak tunjukkan subuh semi'i tu kira-kira awal lagi lah. Subuh semi'i nama dia. Muka 14 tu apa? Tarik muka 14 tu apa? Maknanya masam sungguh lah. Tengok muka pun tak mau, muka dia masam mencuka. Atas sebab masam dia itu, perempuan itu berada dalam murka Allah hinggalah suka balik ia, hingga dia senyum balik. Berapa lama dah masam? 2 hari. Selama itulah Allah laknat dia. Kalaulah Nabi kata satu saat isteri masam muka dengan suami, satu lahzah. Lahzah ni makna satu saat, satu detik, satu ketika. Dengan sebab satu detik, satu ketika tu masam pada suami dia, ibadat ditolak. Bayangkan kalau 2 hari, 2 tahun, 3 tahun, semua ibadat tak diterima kerana masalah masam muka. Ataupun perempuan yang keluar daripada rumah dengan tiada izin suami, maka Allah Ta'ala melaknatkan akan dia. Dan malaikat juga melaknat akan dia hinggalah dia balik ke rumah. Tuan-tuan, ini dipanggil sebagai fiqh al-awlawiyat. Suami kata, beras aku dah tinggalkan 2 kampit, ikan 1 peti ais, daging, ayam semua aku dah siap. Jadi kamu jangan keluar rumah dah. Abang nak pergi kursus 3 hari. Semua dah cukup. Apple, papadom, semua abang dah siap. Masak sajalah. Jangan keluar rumah. Abang tak izinkan. Duduk di rumah sudah, jaga anak-anak. Isteri yang taat, baiklah abang, saya tak keluar. Tiba-tiba 5 orang perempuan datang rumah dia. Assalamualaikum. Oh ha. Oh kak ha. Assalam. Ya, kenapa ramai-ramai ni? Apa hal? Nak bagi tahu yung rumah hujung dah tak ada. Meninggal dah malam tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datang nak jemput Kak Ha ni ikut sekali. Kami nak cadang nak ziarah mayatnya. Oh, tak dapatlah Kak Ha pergi sebab suami Ha pesan jangan keluar rumah. Yelah, dia tak tahu yung tu mati. Kalau dia tahu, dia bagi. Cuba kamu telefon. Dia pun telefon. The number you have dialed not in service. Oh, sudah apa tak ada servis pula. Tak dapat kontak, tak dapat. Itu dia. Tak ada line. Jom lah pergi, nanti dia balik. Kamu bagi tahu pula. Tak nak. Dosa. Dia dah pesan jangan keluar. Jiran mati selang 5 buah rumah pun kamu tak nak pergi. Suami tak bagi. Engkau suka kamu lah. Ini mesti mengaji Ustaz Kazim. Dah saya juga kena. Ini tuan-tuan, ziarah orang mati itu bukan wajib. Taat kepada suami wajib. Besar pahala dia tu. Pada masa itu dia wajib taat pada suami dia. Suami dia tak bagi pergi, tak payah pergi.
Dan 5 orang yang ikut tadi ni kena faham. Yalah, suami dah larang, apa nak buatkan? Taat pada suami wajib. Biarlah, besar pahala dia. Itulah jawapannya, sepatutnya begitu. Ini tidak. 5 orang tadi berjalan pergi ziarah orang mati sambil ngumpat. Tak tahulah, sampai jiran mati pun tak nak ziarah. Hai, inilah mengaji terlebih. Dia perasan dia dapat pahala ziarah orang mati, padahal dia dapat dosa sebab duk ngumpat orang yang tak datang. Datang je ziarah orang mati, jangan mengumpat orang yang tak datang. Ziarah sajalah orang yang mati. Jangan duk ambil kisah dengan orang tak datang. Haji Lah tak datang, Haji Muk tak datang, Pak Mat tak datang, Pak Ngah tak datang. Tak payahlah kita ambil tahu. Mungkin dia pun ada urusan. Macam Pak Ngah pun kena datang. Pak Ngah kan kawan sepermainan, sepemancing dengan dia. Kenapa tak datang? Buat apa mengumpat? Tadi dah saya sebut pada tuan-tuan, mengumpat ni makan daging saudara dia. Rasulullah tengah mengajar macam ni, bangun seorang sahabat turun. Sahabat-sahabat lain kutuk dia. Apa Nabi bercakap turun pula ni? Nabi kata, kamu sudah makan daging dia. Jangan mengumpat. Keluar daripada majlis ilmu, sahabat kata, perbuatan sahabat mengata pada yang keluar tadi pun Nabi larang. Bayangkan tuan-tuan, mengumpat. Kalau lebih dahsyat daripada itu macam mana? Kalau dia keluar daripada majlis ilmu tu namanya tak beradab, pun tak diberinya ngumpat oleh Nabi, apatah benda lain. Ini yang kita takut. Kita telah pun mentransferkan kita punya pahala pada orang yang kita umpat. Kita tak sedar, kita perasan kita ada pahala, sedangkan pahala itu kita telah pun berikan dia secara percuma dengan sebab kita mengumpat kepada dia. Baik, kemudian, dan telah datang satu hadis daripada Nabi SAW, 4 jenis perempuan yang menjadi isi neraka. 4 perempuan yang akan menjadi penghuni neraka. Di sini sebut isi neraka. Isi neraka ni filem dulu-dulu lah. Ahmad Mahmud, Sa'diah, lagi Saleh Kamil, lagi Rahim. Ni berlakon cerita isi neraka. Ya, tuan-tuan cari filem isi neraka ni, tengok balik kisah orang yang menentang hukum Islam, menentang pendakwahan Islam. Apa jadi pengajaran tu? Ya, Saleh Kamil dalam filem tu kena telan dengan bumi. Pak saya tolak. Kalau tuan-tuan baca biografi tentang Saleh Kamil, selepas dia berlakon filem tu, bila dia dibelahnya bumi, dia masuk dalam tu, bumi ditutup balik. Selepas itu dia sakit pinggang sampailah dia tua. Selepas berlakon filem isi neraka, dalam filem tu dia jadi orang yang menentang Islam sampai ditelan bumi. Ya, dia bunuh mak dia, dia lawan mak dia dan sebagainya. Ya, tuan-tuan cari isi neraka. Saya suka cerita isi neraka ni sebab ada lagu dia dalam tu. Kalau hati sudah suka, semua indah saja, kan? Kalau hati sudah suka, lagu tu lah dalam filem tu. Carilah isi neraka, insya-Allah. Baik, 4 perempuan yang menjadi isi neraka. Yang pertama, perempuan yang jahat mulutnya atas suaminya. Jahat perkataan, duk kondem laki dia. Ada je tak kena. Panjang tak? Panjang. Ada je tak kena. Maknanya kalau sampai tu 4 harakat, kira teruk sungguh lah tuan-tuan. Buat salah, tak buat salah, jadi semua serba salah. Ada je tak kena. Ni isteri jenis ni. Beli ikan kecil. Abang ni pun satu, susah nak siang-siang kecil-kecil ni. Besok beli ikan besar pula. Belilah ikan kecil sikit, yang besar sangat ni buat apa? Geli nak makan? Dah geli pula dah. Ni yang kata banyak perkataan ni. Kondem suami ni, kata macam-macam. Dan jikalau suami tak ada di sisinya, maka tiada memeliharakan akan dirinya. Suami pergi krosos, suami balik kampung, suami tak ada, dia panggil jantan lain main di rumah dia.
Dia duk buat benda haram dengan lelaki-lelaki lain. Dia duk buat benda-benda yang tak elok dalam rumah dia ketika suami dia tak ada. Dan kalau suami dia ada, disakitkan hati suami dengan lidahnya. Macam-macam kata kat suami dia. Awak tu pun satu, keluarga awak memang begitu, mak bapak awak memang begitu, gaji awak berapa sen sangat nak banding dengan gaji saya, duk ungkit tiap-tiap hari. Sedarlah awak kahwin dengan saya tu, 1 sen pun awak tak keluar wang. Duit hantaran pun duit saya, mas kahwin pun duit saya. Hantaran awak pada saya pun saya yang beli, yang dapat nama awak. Sedarlah, ungkit dekat suami dia. Suami ni sampai tak bangkit dah. Ini perempuan yang menjadi isteri neraka sebab mengutuk suami dia tak berhenti-henti. Baik, yang kedua, perempuan yang membuat iakan suaminya barang yang tak mampu. Dah tak mampu lah. Ada 2 maksud di sini. Yang pertama, menjadikan suaminya tidak mampu, lemah, bodoh, ikut cakap, ikut kata. Dibodoh-bodohkan suaminya. Dicari bomo, dibodohkan suami dia, ikut cakap dia. Duduk. Bangun. Jangan balik kampung, tak balik. Jangan bagi duit pada mak, tak bagi. Siapa buat? Isteri buat. Jadi suami bodoh. Nasi kangkang, nasi tangas, minyak senyonyong, minyak pengasih, minyak dagu. Maksud yang kedua ialah suami tak boleh buat, memang tak mampu buat, dipaksa juga. Saya nak sofa. Kata suami, sofa aku tak ada duit. Hang nak sofa, masalah dia sofar ni aku tak ada duit. Hang dok kira sofa ya. Tak kira lah abang, saya nak raya ni mesti ada. Ada tak ada duit tu masalah abang. Masalah saya nak. Tu yang suami pergi rompak mesin ATM, pergi menyamar jadi polis, pergi rompak ugut pendatang Indonesia. Ni pasal isteri nak sofa, isteri nak kereta Viva. Tak mampu dah nak buat, dia paksa buat juga, isi neraka. Yang ketiga, perempuan yang tidak mau menutup dirinya daripada laki-laki. Tudung tak nak pakai, tutup aurat tak mau, dan keluarlah ia pada rumahnya hal keadaannya memakai perhiasan yang megah-megah. Disoleknya, dicari baju yang nipih jarang, kelabu kelala, nak tunjuk pada orang. Suami kata, amboi lawanya, kalau hang di rumah lawa macam ni aku suka. Ni bila nak keluar aja hang lawa, tak usahlah pakai macam ni. Abang, saya pakai macam ni pun untuk abang tau. Untuk aku, pasal apa? Bukan aku boleh pegang kamu. Yelah, kalau orang tengok saya, orang kata lawa, saya cantik, orang akan tanya siapa. Orang akan kata isteri awak. Awak juga dapat nama. Awak perasan tak? Isteri suami pun bodoh. Kata dia. Dua-dua neraka, tuan-tuan. Jadi orang yang jenis ni yang tidak mau menutup aurat. Yang keempat, yang menjadi penghuni neraka, perempuan yang cita-cita lain tidak ada, melainkan makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Tidur, minum, makan. Sembahyang tak mau, ibadat tak mau, taat tak mau, taat pada suami tak mau, taat pada Rasul tak mau. Kerjanya seronok, yakulu wa yatamatta'un, makan dan seronok. Tamattu' tu bersenang-senang, haji tamattu'. Wa yatamatta'un maknanya kerja dia seronok. Semayang tak nak, ajak mengaji, mai mengaji lagi dak lah. Puasa ni tak mau lah. Dia kerjanya apa? Makan, minum, tidur. 4 jenis ni kata Nabi penghuni neraka. Dia mudah-mudahan isteri-isteri kita didik tak termasuk dalam salah satu daripada 4 golongan ini. Ketahuilah olehmu,
bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantah, yakni yang tidak mahu mengikut ajaran suami dan tidak mahu taat kepada suami, termasuk dalam dosa-dosa yang besar, lagi dosa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dan sebab itulah yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi saya sebut pada tuan-tuan, khususnya kaum ibu, sabarlah banyak-banyak dalam bahagian bab ini. Sebab yang ini semua dia kata kat orang perempuan, dia banyak sabarlah. Jangan duduk balik apa rehat kat saya pula. Selagi dia ambil rehat, dia balik bengkok saya kan. Mengata ke kami, ya ustaz ni, bukan, ini bab perempuan. Nanti episod yang kedua barulah bab suami. Sekarang ni semua cerita bab perempuan dulu. Muka surat 19 nanti barulah bab suami. Sekarang baru muka surat 10. Ada lagi 9 muka surat. 9 muka surat maknanya 9 bulan lagi. Ya, sabarlah banyak-banyak. Nak buat macam mana? Ya, kita tak boleh langkau, jadi tak faham. Kalau kita tengok drama, tengok hujung-hujung pun kita tak faham. Kita kena tengok awal-awal sampai habis, baru boleh faham. Macam itulah baca kitab pun, kena satu-satu. Baik. Dia kata yang banyak bantah ni, perempuan yang banyak bantah suami ni, dosa lah, dosa besar lah bantah suami. Tetapi dalam banyak-banyak jenis bantah, yang paling banyak perempuan bantah pada suami ialah, yang tersangat jahat bantahnya ialah sebab suaminya beristeri yang lain. Yang itulah paling banyak bantah. Suami tak semayang, tak apa lagi. Tak tahulah ustaz, suami saya tak semayang ustaz, yang lain baik lah. Baik tau, nafkah, beras. Rumah saya satu gudang ustaz. Tu yang tak cukup beras di kedai tu. Asal pergi kedai beli beras, asal beli beras pergi kedai. Dia baik ustaz tau, dia macam caring, semua okey lah kan. Cuma dia tak semayang ustaz. Sayang lagi dekat suami dia. Walaupun tak semayang, padahal tak semayang tu sejahat-jahat manusia. Padahal tak semayang ni sejahat manusia, baik macam mana pun, caring macam mana pun, tak semayang jahat lah. Tapi hari ni kalau tak semayang tu normal. Macam dia semayang ustaz, macam subuh je tau dia tak semayang, ialah letih kan. Saya pun faham juga ustaz, saya rasa Tuhan pun faham. Ini pun satu juga. Tetapi kalaulah suami dia menikah lain, yang tu tak salah. Suami dia semayang pun dia ambat suami dia. Ada parang-parang, ada pisau rembo-rembo lah, ada cuka-cuka lah, ada gunting-gunting lah senjata dia. Tak ada pistol lah senjata. Gatel nak menikah lagi seorang. Yang itulah yang pengarang kitab ni kata, sebab suaminya beristeri yang lain. Maka iaitulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras. Kenapa ustaz? Yang bantah suami kahwin lain ni, kenapa balanya besar, dosanya besar? Kenapa? Sebab betapa pula tidak berdosa, sedangkan yang demikian itu seolah-olahnya marah pada benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala, pada hukum yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bantah suami menikah itu seolah-olah membantah keharusan yang dibenarkan oleh syarak. Bantah di sini ada dua. Satu, bantah hukum. Satu, bantah hukum. Satu lagi, bantah suami. Ada dua tu. Satu, bantah hukum. Saya membantah laki-laki dibenarkan berkahwin lebih daripada seorang. Tak adil. Kalau laki-laki boleh kahwin 2, 3, kami perempuan dan persatuan wanita juga akan menentang, malah akan membawa usul kami pun nak kahwin 2. Ini dipanggil menentang hukum. Kenapa laki-laki boleh kahwin, kenapa kami tak boleh kahwin lebih daripada seorang?
Sebab itu kami akan melancarkan kempen satu suami, satu isteri. Dulu dah dilancarkan 4, 5, 6 tahun yang lepas. Satu suami, satu isteri. Boh dekat pelekat kereta di belakang. Ini hukumnya syirik pada Allah. Ya, menolak peraturan yang membenarkan laki-laki kahwin lebih daripada seorang. Maka tuan-tuan, bantah daripada hukum poligami, haram hukum dia. Yang kedua, bantah pada suami kahwin lain. Kenapa awak bantah suami awak kahwin lain? Sebab dia tak mampu, Ustaz. Dia tak mampu. Sekarang ni gaji dia 1,600. 1,600 ringgit ke 1,600? 1,600. Sewa rumah 400. Bayar kereta 400. Sudah 8. Anak yuran-yuran anak sewa bas sekolah semua 400. Tak cukup, Ustaz. Sekarang ni makan minum duit saya, api air duit saya. Kalau saya tak tolong, dia tak boleh bantu dan dia tak boleh tanggung keluarga kami. Tiba-tiba dia cakap dia nak kahwin lagi seorang. Kalau gajinya 16,000, saya tak kisah, Ustaz. Masalah dia 1,600. Saya bantah dia kahwin lain sebab dia tak mampu. Yang ni bantah macam ni boleh. Bantah macam ni dibenarkan syarak. Dia boleh pergi report kat qadi. Tunjukkan perbelanjaan macam mana, gaji suami macam mana. Yang tak bolehnya bantah pada hukum. Kami bantah hukum ni tak adil. Murtad perempuan yang bantah ni. Tapi kalau dia bantah sebab suaminya tak layak, boleh. Dengan saya pun Tuan Hakim, dia tak balik. Dia tak bagi anak-anak saya, tak bagi nafkah anak saya, tak pernah hantar anak saya pergi sekolah, tak pernah hantar anak saya pergi klinik kalau sakit demam. Dengan saya pun dia tak bagi nafkah, tiba-tiba dia nak kahwin lain. Saya bantah. Maka pada bantahan itu hukumnya boleh. Sebab suami tu tak layak kahwin lain. Yang tu tak apa. Jadi ibu-ibu, isteri-isteri sekarang nak bantah suami atas sebab apa? Kalau atas sebab yang tadi, bantah suami tak mampu, silakan. Suami pula bangun. Bila isteri buat penghujahan, suami pula bangun. Objection, Your Honor. Ni cerita Hindustan. Memang saya akui gaji saya 1,600. Tapi 1,600 ni semua habis untuk isteri pertama. Yuran, makan, minum apa semua. Yang saya nak kahwin lagi seorang ini, memang saya nak kahwin lagi seorang. Dan bakal isteri saya pula akan tanggung perbelanjaan saya. Sebab tu saya nak kahwin. Dan bakal isteri saya yang kedua kata, dia takkan minta duit pada saya. Dia tak suruh saya bayar rumah dia, kereta dia, alat makeup dia. Dia tak minta 1 sen pun daripada saya. Yang dia nak bukan itu, yang dia nak saya je. Dan saya rasa saya mampu memberikan saya pada dia. Hakim akan panggil pula bakal isteri dia. Gaji kamu berapa? Gaji tu hakim berapa? Sudah, dia tanya hakim pula. Saya 10,000. Saya 4 kali tu hakim. Kalau ikut hukum saya tu hakim, saya boleh nikah 4 tu hakim. Tapi pasal saya perempuan saja, sebab tu saya tak boleh nikah 4. Sekarang saya nak tanggung suami saya kalau kahwin. Ini dipanggil sebagai misyar Umar. Hukumnya sah. Hukum sah lah. Buat surat perjanjian. Okey, segala rumah, sewa apa semuanya, isteri tak tuntut. Isteri hanya tuntut nafkah batin saja. Clear. Tak ada apa masalah. Jadi suami ni kena perkemah nafkah batin je lah. Carilah dok ke apa itu kerja dia. Ini yang tak apa kalau isteri sanggup. Tak jadi hal. Tak ada masalah apa. Ada sahabat saya yang kahwin 3 tuan-tuan. Tak kerja apa, menganggur. Tapi 3 isteri. 3 toke tom yam. Restoran tom yam. Dan isteri ni bagi dekat dia sebulan 600 setiap isteri. Dapat dekat dia 1,800 sebulan. Apa kerja dia? Ambil anak, hantar anak sekolah, basuh kain, lipat kain, kemas rumah. Itulah kerja dia.
duduk di kedai jadi cashier, sehari pergi beli barang di pasar borong. Itulah kerja dia. Dan dia memang tak kerja. Kerjanya ialah suri rumah tangga. Isteri dia pula ada pekerja. Isteri dia jadi toki restoran Tom Yam. Dan isteri dia tak apa, memang kami tak bagi dia kerja, jaga kami, jaga anak-anak pergi sekolah. Kalau cikgu suruh main sekolah, sign buku kemajuan, dia pergi. Itulah kerja suami dia. Subhanallah. Lepas tu suami dia duduk di rumah pakai kain batik elok, tuan-tuan. Ada sahabat saya di Pulau Pinang orang ni, 3 isteri dia, tuan-tuan. Lagi sempoi. Baik, kemudian. Dan katanya lagi, maka tiadalah yang terlebih jahat. Kerana firman Tuhan, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'a. Kata Allah dalam Quran, maka bernikahlah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan. 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut kamu tak boleh berlaku adil, fawahidah, seorang pun cukuplah. Allah kata kahwinlah, 2 pun boleh, 3 pun boleh, 4 pun boleh. Tapi kalau takut tak adil, seorang. Jangan banyak-banyak, payah, penin, tuan-tuan. Orang yang banyak isteri ni penin. Ya, kawan nu duduk lama sikit, kawan nu marah. Duduk rumah isteri muda, isteri tua telefon, isteri muda marah. Macam tak ada masa lain nak telefon. Asal balik rumah kita telefon. Asal telefon balik rumah kita, gaduh lagi, tuan-tuan, macam-macam lah. Jadi orang yang kena kekuatan mental, nak kahwin 2-3 ni mesti kena kekuatan mental, bukan kekuatan badannya. Dia duk kira kekuatan badan dia. Saya mampu, Ustaz. Kopi apa saya tak makan, Ustaz. Semua main secawan pun saya telan, Ustaz. Bukan kira yang tu. Dia ada kekuatan mental, nak pujuk isteri sana, nak tackle hati isteri sini. Ini yang kena ada kekuatan fizikal dan kekuatan mental. Kalau agak-agak tak boleh adil, seorang sudahlah. Sesuduk pening-pening, layan seorang tu pun cukup. Nak layan dua-dua ni payah. Sagi bawa pergi ke bilion, kawan ni pun nak ikut. Abang dengan kak tu boleh pergi bilion, kita pergi kedai runcit mamak aja. Mana haji? Dia pun nak berjalan juga. Abang kalau masuk Giant, ambil kak sulung, letak atas troli, abang tolak. Tapi kalau saya masuk dalam Giant, saya kena tolak abang. Mana haji? Kalau tuan-tuan boleh handle benda-benda itu, silakan. Kalau agak-agak tak boleh, cukuplah tuan-tuan. Hak ada di rumah tu okey dah. Tuan-tuan perkemas yang itu je lagi. Memanglah kita tengok yang lain tu kita berkenan. Kita kata apa? Dulu tak jumpa lah, baru jumpa dah garu kepala. Elok anak mudah ramai, kita rambut pun tak apa nak ada dah, baru jumpa. Dulu tak mau jumpa, nak buat macam mana? Dah jodoh. Orang Islam yang baik ialah orang yang merasakan bahawa tiap-tiap hari dia kahwin baru. Suami yang baik ialah suami isteri yang rasa macam baru kahwin, tiap-tiap hari baru kahwin. Itulah dia bagus. Kita anggap, kita rasa macam kita mula-mula kahwin dengan isteri kita, barulah bahagia. Sebab tu di sini peranan suami kena main penting. Cuba jadikan rumah kita tu macam rumah baru kahwin. Cadarnya tiap-tiap hari tukar. Cadar katil, semalam hijau, hari ni biru, besok merah, lusa ungu. Tulat tak ada cadar, katil saja. Jadi suami ni rasa macam-macam. Hari ni apa pula kala. Ini daripada mula menikah sampai tak ada bunga dah cadar. Sampai suami tanya, asal saya cadar ni warna apa? Lupa dah. Sampai hilang dah. Macam mana? Sebab tu dia kena rasa macam baru kahwin tiap-tiap hari. Hari ni sikat rambut belah tepi, besok sikat rambut belah tengah. Kena buat. Suami-suami pun kena buat. Hari ni rambut jenis kojek tajam semua, besok rambut jenis piramli kan. Semua kita buat. Ini yang disuruh dalam agama, memvariasikan ya layanan kasih sayang. Maka tak teringinlah
bab nikah dua ni. Tetapi ada sebab kenapa Allah jadikan kahwin tu 2, 3, 4. Ada sebab. Kita tak boleh bantah masalah poligami ni, kita nak ambil monogami, tak boleh. Ada sebablah Tuhan jadikan macam ini. Selera manusia berbeza. Ada orang nasi dia makan ikan cukup dah. Nasi putih ikan goreng. Clear. Dia pejam mata, dia ngak dia makan. Ada orang kalau tak ada ikan, kalau tak ada sambal, tak ada ayam, tak ada daging, dia tak boleh. Dia nak juga. Aku mana mahu ayam seorang. Ayam. Aku pun nak daging juga. Tabiat macam itu. Begitulah dalam manusia. Manusia macam itu. Seorang isteri tak cukup dia. Sebab tu kadang-kadang isteri tu pergi minang untuk suami dia. Saya jumpa banyak kes isteri minang untuk suami. Banyak kes. Sampai keluar dalam surat khabar berita harian dulu. Orang Batu Kurau. Isteri pergi minang untuk suami. Suaminya hanya jaga je tuan-tuan. Berapa sen gaji jaga? Murah je. Tapi suami ni jaga, isteri pergi minang, bawa tepak sirih lagi. Pinang janda untuk suami dia. Dan janda tu terima. Suami ni, isteri dia solek, gunting rambut, pakai baju Melayu, pakai butang, pakai sampin. Suami tu ikat sampin. Masa akad nikah. Suami sarung cincin, isteri sarung cincin pada madu. Ni di Batu Kurau. Dan mereka saya dengar cerita sekarang ni duduk serumah. Sekarang ni duduk serumah. Subhanallah. Pi Taiping tu tuan-tuan, dua-dua duduk di belakang naik kereta, suami depan driver, dua-dua duduk belakang. Pi melawat zoo Taiping. La ilaha illallah. Jadi ada sebab macam itu. Orang akan kata perempuan tu bodoh, tak ada akal, guna-guna, udah kena guna-guna dengan suami, sebab tu dia pergi minang. Tidak. Cuba tuan-tuan pergi tanya dekat dia, akak ni kenapa akak pergi minang untuk suami akak? Aku yang nanggung, aku tahulah. Yang susahnya aku tahulah. Kamu tahu apa aku? Sebab ada orang perempuan kata dia, kamu ni bodoh lah, ada ke benarkan suami kahwin lain? Kalau aku hidup, dia tak bagi. Sampai mati pun aku tak bagi. Yang tanggungnya aku, bukannya kamu. Apa maksud dia? Wallahualam. Fikir-fikirkanlah sendiri tuan-tuan. Ada jenis macam itu, dia tak cukup ikan seekor, dia tak cukup, dia nak ni jenis tu. Jenis tu masalah tu. Ada jenis laki-laki macam itu. Isteri dah pakai tudung dah, nak pergi kerja, tudung semua dah. Aku nak ni, dia tarik tudung tu pula. Saat lagi balik kerja, dia nak, saat lagi nak pergi, oh Allahu Akbar, dia tuan-tuan, jenis apa ni? Nak kata makan ubat? Tidak. Memang Tuhan bagi dekat dia. Sebab tu ada wujudnya kahwin 2, 3, 4. Mungkin dia mengamalkan senaman rimau, dan sebagainya. Ada sebab Allah Ta'ala bagi kahwin 2, 3, 4 ni sebab pada orang perempuan. Dia tak boleh zuriat, dia sakit, dia tak boleh layan suami dia. Memang dia tak boleh layan. Profession saya ni ustaz, profession tak boleh layan suami. Betul cakap ustaz. Memang saya pun akur pada masalah itu. Saya benarkanlah suami saya kahwin lain. Sebab kerjaya saya ni memang kerjaya tak boleh layan suami sangat. Saya sakit, saya ada masalah. Kadang-kadang saya sibuk jaga orang, suami saya tak jaga. Biarlah dia kahwin lain ustaz, asalkan jaga dia. Kadang-kadang saya on call, in call, out call, macam-macam call ustaz. Terpaksa lah ustaz, biarlah. Ini bentuk-bentuk yang Allah tahu. Sebab apa wujudnya kahwin 2, 3, 4 itu? Jangan kata kita benci kahwin 2, 3, 4. Benci pada orang yang jadi madu. Jangan. Kadang-kadang mungkin adik kita terpaksa jadi madu. Mungkin kita satu hari akan jadi madu orang. Sebab kita tak tahu di zaman akhir ini perempuan terlalu ramai nak dinisbahkan dengan laki-laki. Bayangkan bagi perempuan yang tidak ada suami,
Hidup macam mana? Memang daripada satu sudut dia boleh pujuk hati dia. Bujang lagi senang ustaz, pukul berapa nak bangkit pun senang. Bujang lagi senang ustaz, tak payah nak masak, senang ustaz. Betul, di mulut memang kamu cakap, di dalam hati kesunyian, kesempurnaan jiwa, ketenangan hati, itu yang tak dapat dibeli. Dengan hidup berpasangan itu menjadikan tenang jiwa, menjadikan kesunyian hilang, dan menjadikan lebih cerdik, lebih matang dan lebih sabar. Sebab itulah dijadikan kahwin. Sebab akan ada wujudnya zaman-zaman ini, zaman laki-laki yang baik terlalu sedikit, yang bercambah banyaknya laki-laki jahat. Sebaliknya perempuan terlalu ramai, kalau tak diambil sebagai 2, 3 dan 4, maka akan merosakkan masyarakat. Sebab itulah Islam mengaturkan perjalanan ini. Diambilnya secara sah, diberinya nafkah, diberinya tanggungan, diberinya tanggungjawab. Bukan macam agama-agama lain. Kahwin 2 tak boleh, kahwin 3, 4 tak boleh, simpan boleh. Jadi perempuan simpanan boleh, jadi pemuah nafsu boleh. Mana yang lebih mulia? Adakah menjadi halal, diberi tanggungjawab dan diberikan nafkah, ataupun sekadar untuk dijadikan sebagai alat simpanan? Mana yang lebih baik? Baik, kemudian dan menyuruh pula oleh Nabi SAW akan bernikah, dan bersabdanya, hai segala orang yang muda, nikahlah barang yang mampu daripada kamu akan bernikah. Orang muda-muda Nabi kata kahwin. Dengan sebab minyak naik, mas kahwin pun naik, hantaran pun naik sekarang. Caterer ni mana nak dapat dah RM8, RM9, lah semua RM10. Siapa lagi nak bagi? Macam dulu di kampung-kampung, pekan-pekan kecil, satu kepala RM7. Sekarang tak ada dah. Ya, semua mahal. Maka dengan sebab mahal, hantaran pun dah mahal sekarang. Jadi tuan-tuan tak payahlah buat kenduri besar-besar. Buat kenduri di surau ni pun cukup lah. Macam kita ni ijtima' ilmu kita hari Sabtu, buat kenduri kahwin hari ni. Jamuan tadi nasi lemak tu, kuih apa tadi? Kuih apa? Lupa lah pun. Ya, apa? Papai apa nama? Popiang. Papai pula dah. No, popiang pun sudah lah. Tu pun kira kenduri dah tu. Dah tu. Jamuan kita pagi tadi ditaja oleh Haji Mat dan Kak Mun yang melangsungkan perkahwin anaknya Dolah dan Siti. Itulah kenduri kahwinnya. Nasi lemak sebungkus, popiah 2 batang dah. Kenduri kahwin tak tu? Kenduri. Jimat tak? Jimat. Datanglah harga minyak $400 1 tong pun, itulah kenduri dia. Jimatlah tuan-tuan. Baik, kemudian maka dia kata orang muda yang kuasa kahwin. Yang kuasa ni maksudnya apa? Yang kuasa tu maksudnya apa? Yang kuasa di sini bukan maksud ada duit. Tentang buka hadis tentang ayat itu, Baharul Mazi jilid 8. Dia bincangkan ayat ini. Maksud kuasa tu apa? Kuasa di sini bukan ada duit, yang mampu. Yang kuasa ni makna yang mampu. Banyak orang yang mampu tapi tak wajib kahwin. Duit berselerak. Dalam bank tu tolak semua duit orang, duit dia. Bayangkan punya banyaknya duit. Tolak habis dah duit orang lain tu, dia punya. Subhanallah. Tapi tak boleh kahwin sebab tak mampu. Mampu di sini maknanya apa? Mampu daripada segi tenaga, kebolehan. Sebab banyak orang ada duit tapi tak mampu. Tuan-tuan nampak tak alas meja saya ni? Ni, nampak ada alas meja saya ni? Bukan boleh naik ni. Nampak tak? Tak boleh naik. Angkat pergi naik. Ni nama dia tak mampu. Faham tak ni? Ya. Yang tak faham tanya yang faham. Walaupun duit banyak. Duit banyak, barang mah banyak, handphone banyak, kereta banyak, rumah banyak, duit banyak.
kenapa kamu tak kahwin? Saya tak boleh kahwin. Kalau saya kahwin pun saya tak membahagiakan isteri saya. Lah, tak bahagia apa? Duit kamu banyak. Betul, duit saya banyak, tapi saya tak mampu. Inilah masalah dia. Tapi kalau duit tak ada, mampunya okey. Aku nak kahwin, nak kahwin, tapi duit tak ada. Okey, masalah dia bukan duit tak ada. Kamu mampu tak? Itu tak masalah apa. Okey, kahwinlah. Selepas kahwin dia boleh cari rezeki. Tuan-tuan di sini belum kahwin dulu, pinggan berapa buah, gelas berapa biji sebelum kahwin? Motosikal aja, keplekat 2 lai. Tu pun pasal pergi ziarah orang mati dapat keplekat, dapatlah 2 lai. Kalau tidak, selai aja. Itu masa bujang, tilam nipih aja. Tali besen pun kongsi dengan radio. Pak zaman dulu punya tu lah mampu beli pun. Tetapi selepas kahwin Tuhan bagi mampu tak. Kereta dah banyak, rumah sewa ada, motosikal ada, semua ada. Rebek mendapat, semua dapat. Tetapi kalau tak mampu daripada segi tenaga, tak boleh buat apa. Sebab itulah di sini dia kata, wahai anak muda, jangan bagi alasan gaji murah tak nak kahwin. Jangan bagi alasan kerja tak tetap tak nak kahwin. Jangan bagi alasan kerja tak berapa nak confirm lagi tak nak kahwin. Kalau kamu ada keinginan, kamu ada nafsu, kamu boleh melayan nafsu kamu, kahwinlah. InsyaAllah selepas kamu kahwin ada rezekinya. Dan kata dia lagi, maka hendaklah kamu beristeri. Dah bawa usung sana sini, bercinta sana sini, berkawan sana sini, dating sana sini, kenapa tak kahwin? Kahwinlah. Maka sesungguhnya beristeri itu memejamkan ia bagi mata. Bila dah kahwin tak tengok dah orang lain, dan memeliharakan bagi kemaluan. Dan barang siapa tiada sanggup, tak sanggup nak kahwin, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu melemahkan syahwat. Habis. Baik, tandakan di situ. Baik, ada apa-apa soalan? Ya. Ya. Derhaka. Atas dasar apa yang tak bagi izin suami? Baik, atas dasar apa yang seorang isteri tidak perlu minta izin suami nak keluar rumah? Atas benda darurah. Pertama, darurah. Apa dia darurah? Rumah terbakar, rumah banjir, rumah runtuh, boleh keluar. Jangan rumah terbakar tak nak keluar, dikuncinya grill. Bomba kata, kak keluar kak, rumah terbakar ni. Suami tak bagi. Dengar tuan-tuan, itu mati katak nama dia. Yang kedua, boleh keluar rumah tanpa izin kerana menuntut ilmu. Walaupun suami tak bagi, boleh keluar rumah kerana belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, bukan ilmu fardu kifayah, bukan ilmu harus belajar, bukan, fardu ain sahaja. Ini boleh keluar rumah, darurah dan menuntut ilmu. Suami tak tahu, suami tak izin pun boleh keluar kerana 2 sebab tadi. Tapi kalau saja nak pergi ziarah orang sakit, nak pergi beli tilam, ya, lori jual tilam lalu, tilam, tukar yang lama, beli yang baru, dia kejar lori tilam tu tanpa izin suami dia, tak boleh lah. Pasal dia keluar pada rumah. Boleh ya? Ada lagi masalah ni? Adik-adik tahfiz ada masalah suami isteri? Tak ada lah. Kalau mereka ada soalan ke, wallahualam lah. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi majlis ilmu kita pagi ini dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujris sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.